Selamat datang ke Ikhtisar Perkembangan Islam, direkam pada 14 Mac 1997. Kandungannya mengandungi berapa bahagiannya? Mengandungi 10 bahagian. Bahagian 1, semenanjung tanah Arab sebelum Islam. Bahagian kedua, zaman Rasulullah. Bahagian ketiga, kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Bahagian keempat, kerajaan Umayyah. Bahagian kelima, kerajaan Abbasiyah. Bahagian keenam, kerajaan Islam di Spanyol. Bahagian ketujuh, perang salib. Ke-8, kerajaan Turki Osmaniyah. Ke-9, penyebaran agama Islam di India dan China. Dan yang ke-10 adalah penyebaran agama Islam di alam Melayu. Marilah kita pergi ke satu persatu. Dalam bab yang pertama kita akan menemui tajuk bangsa Arab Jahiliyah. 2, kehidupan sosial masyarakat Arab. 3, kerajaan tanah Arab. 4, bandar Mekah dan kepentingannya. 5, kelahiran dan kebangkitan Nabi Muhammad. 6, dan seterusnya adalah bahagian yang kedua. Yang pertama, zaman Rasulullah menjalankan tugas ilahi. Kedua, Rasulullah di kota Madinah. Ketiga, kejayaan Rasulullah. Keempat, peperangan di zaman Rasulullah. Bahagian yang ketiga, bahagian kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama, zaman kegemilangan. Kedua, zaman huru-hara. Ketiga, gerakan menghadapi Empayar Rom dan Empayar Parsi. Bahagian 4, kerajaan Umayyah. Yang pertama, kelahiran kerajaan Umayyah. Kedua, pembangunan dan perkembangan kebudayaan. Ketiga, penaklukan dan penyebaran agama Islam. Keempat, kehancuran kerajaan Umayyah. Bahagian kelima ialah kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, kelahiran kerajaan Abbasiyah. Kedua, kebudayaan dan tamadun Islam. Ketiga, kerajaan Abbasiyah. Di antara faktor penting yang menjadikan Sabah sebuah kerajaan yang terkenal ialah adanya Ratu Balqis dan kisahnya bersama Nabi Allah Sulaiman dan Bunuh Hud seperti yang diceritakan oleh ayat-ayat Al-Quran dalam surah An-Naml ayat 20 hingga 44. Selain daripada itu, kota Ma'arab, pusat pemerintahan Sabah yang terletak di atas sebuah bukit, adalah tempat yang paling subur, penuh dengan pokok-pokok yang menghijau. Kesannya masih kita dapati hingga ke hari ini, dan masih ada tiang-tiang bangunan kota itu yang dibuat daripada batu. Faktor-faktor yang lain ialah adanya ampangan Ma'arab yang dibina untuk menahan air hujan yang turun pada musim yang tertentu terus mengalir ke laut. Dengan demikian, ia boleh digunakan untuk kemajuan pertanian. Ampangan ini dibina di antara 2 gunung yang besar. Selain daripada kegunaan pertanian, ia juga dapat mengawal banjir yang berhasilnya membinasakan tanam-tanaman dan kampung-kampung yang terletak di tempat yang rendah. Waktu kerajaan Sabah mengalami zaman kelemahannya, ampangan ini tidak dapat dijaga dengan rapi. Akibatnya ampangan itu retak dan tidak dapat menahan banjir yang mengalir dengan derasnya. Akhirnya ia pecah. Peristiwa ini telah mengubah kehidupan negeri Yaman. Ramai penduduknya terpaksa berpindah ke utara. Dengan demikian, bermulalah kejatuhan kerajaan Sabah dan lahirlah kerajaan Himyar. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar lahir di atas keruntuhan kerajaan Sabah tahun 115 sebelum Masih. Pada peringkat pertama, pemerintahan kerajaan ini telah berkembang dengan pesat dan maju. Raja-raja telah berjaya memperbaiki sistem pertanian dan memperbaiki kembali empangan Ma'arab yang roboh dan menjadi sumber pembangunan ekonomi di bahagian selatan. Pada akhirnya, kerajaan ini juga menerima zaman keruntuhan. Pemimpinnya lupa memperbaiki empangan air yang menjadi sumber ekonomi. Mereka lebih cenderung kepada meluaskan jajahan takluknya dengan cara berperang daripada memajukan ekonomi negara dengan pertanian, dengan perniagaan dan pertanian. Akibatnya ia roboh dan dilanda oleh banjir yang merosakkan tanam-tanaman dan perkampungan orang-orang Yaman. Mereka ini kemudiannya berpindah secara beramai-ramai ke Hijaz dan ke lain tempat di bahagian utara. Akhirnya negeri Yaman menjadi lemah dan membuka jalan bagi Empayar Rom dan Empayar Parsi menaklukki negeri yang subur dan makmur itu. Pada abad ke-5 Masih, kerajaan Himyar telah hancur sama sekali. Ketika itu rajanya bernama Zunawas menganut agama Yahudi. Pada waktu yang sama, penduduk di Najran di sebelah utara negeri Yaman menganut agama Kristian yang datang dari negeri Habsyah. Zunawas yang beragama Majusi
itu telah menyerang Najran dan membunuh pemeluk agama Kristian. Seorang penduduk Najran telah dapat melarikan diri dan pergi ke Habsyah meminta pertolongan kepada Najasyi, yakni Raja Habsyah yang beragama Kristian. Najasyi telah memberikan kesanggupan menolong dan meminta pertolongan tentera dari Raja Negeri Rom, penaung agama Kristian. Akhirnya, satu serangan telah dilancarkan oleh tentera Najasyi dengan menggunakan kapal-kapal yang dibekalkan oleh Raja Rom. Angkatan perang yang dipimpin oleh Iryad telah berjaya mengalahkan orang Himyar. Dengan demikian mulalah babak pertama negeri Yaman dijajah oleh orang Habsyah. Tidak lama kemudian pimpinan kerajaan negeri Yaman ini berpindah ke tangan Abraha. Waktu Abdul Muttalib menjadi penaung Kaabah di Hijaz, pengaruh Abraha amatlah besar di negeri Yaman itu. Abraha kemudian dia meninggal dunia diserang oleh burung ababil waktu melakukan serangan ke atas Kaabah. Tempatnya kemudian dipegang oleh putranya yang bernama Yaksum. Kemudian Masruq. Pada masa Masruqlah negeri Yaman dijajah pula oleh orang Parsi. Sebenarnya sebelum ini lagi kerajaan Parsi tidak senang hati melihat negeri Yaman yang dijajah oleh bangsa Habsyah. Tetapi kesempatan hanya tiba waktu salah seorang daripada keturunan Raja Himyar lari ke Parsi dan meminta pertolongan mengeluarkan bangsa Habsyah dari Yaman. Permintaan ini diterima oleh Kisra, Raja Parsi. Lantas beliau mengirim tenteranya di bawah pimpinan Wahriz. Wahriz kemudiannya mendapat kemenangan dan ditabalkan menjadi raja di Yaman. Sesudah Wahriz, negeri Yaman diperintah pula oleh anak cucunya hinggalah kepada seorang yang bernama Bazan. Ketika inilah Nabi SAW membuat seruan Islam kepada Bazan. Bazan menerima agama Islam dengan senang hati. Seterusnya bahagian kedua, kerajaan-kerajaan di bahagian utara. Tadinya kita telah menyebutkan bahawa kerajaan tanah Arab terbahagi kepada dua, kerajaan di bahagian selatan dan kerajaan di bahagian utara. Kerajaan di bahagian utara terbahagi kepada empat. Kerajaan Ambar, dua kerajaan Tadammur, tiga kerajaan Hirah, keempat kerajaan Ghassan. Pertama, kerajaan Anbar. Orang Anbar adalah kaum suku Badui yang datang dari suatu tempat yang sekarang ini dikenal dengan nama Jordan. Mereka mendirikan sebuah kerajaan yang luas dari Rassah ke Aqabah. Pusat pemerintahan ialah bandar Batrak, B-A-T-R-A-K, atau Batrah, suatu bandar yang terkenal hingga ke hari ini. Kerajaan ini didirikan di tengah jalan perdagangan di antara utara dan selatan yang membolehkan mereka mengenakan cukai ke atas pedagang yang lalu lintas di negeri mereka. Kerajaan ini dilahirkan kira-kira dalam abad keempat sebelum Masihi. Zaman keagungan dan kegemilangannya adalah abad pertama ketika kerajaan ini meluaskan daerahnya hingga ke Damsyik dan ke Al-Hijj di utara negeri Hijaz. Pada tahun ke-10 Masihi, Empire Tarainus, T-R-I-A-N-U-S, Tarianus menyerang Anbar dan memasukkan negeri itu ke dalam pemerintahan Rom. Di antara raja-raja Anbar yang masyhur ialah Al-Haris III pada tahun 85 hingga 60 sebelum Masihi, Ubaidullah II 28 hingga 9 sebelum Masihi, dan Al-Haris IV 9 sebelum Masihi dan 40 Masihi. Al-Haris telah menandingi Al-Masih, dan pada zamannya kerajaan Anbar meluas hingga ke Damsyik seperti yang telah diterangkan. Kedua, kerajaan Tadammur. Kerajaan Tadammur ini hanya terkenal dalam kurun kedua dan ketiga Masihi. Kerajaan ini telah dapat menentukan dasar pengecualiannya antara Empire Rom dan Empire Parsi. Namun demikian, pada waktu-waktu yang tertentu ia terlibat juga dalam beberapa pergeseran antara kedua empire itu. Dalam setiap pergeseran itu ia memihak ke Rom dan berperang menentang Parsi. Dalam satu peperangan, kerajaan Tadammur mendapat kemenangan yang gemilang dan berjaya meluaskan daerahnya hingga ke negeri Syam. Selang beberapa tahun kemudian, Tadammur diperintah oleh seorang perempuan yang telah mencabar Empire Rom. Cabaran itu telah diterima menyebabkan kerajaan Tadammur dihancurkan oleh Empire Rom. Kerajaan Hirah, H-I-R-A-H, ialah sebuah kerajaan yang letaknya di utara semenanjung tanah Arab di pinggir sungai Furaj, kira-kira 3 batu jauhnya dari kota Kufah. Kerajaan ini ditubuhkan oleh kerajaan Parsi untuk melindunginya dari serangan suku-suku bangsa Arab Badawi yang liar di bahagian utara